Saya sudah berpisah dengan dia ini beberapa tahun, tapi saya tidak lupa. Itu kena keberkatan saya dapat kesimpulan. Jadi saya ada satu kitab yang saya bicara dulu ini, apa akidah ahli sunnah jamaah yang baru saya siapkan untuk keberkatan saya sendiri yang membaca sebelum satu bahaya dia punya khutbah. Kemudian saya cabut apakah kandungan yang ada di dalam kitab ini. Nanti saya sendiri boleh sambung kerana saya sudah ambil keberkatannya. Dulu kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Khalaqal insana min tin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. شرف آدم أبا البشر بخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وكرم ذريته فصورهم في الأرحام في أسفل سورة وخلقهم في أحسن تقويم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات وزودهم بالعقل ليعرفوه وأمدهم بالنعم ليذكروه ويشكروه. والصلاة والسلام على محمد حبيب الله وخاتم رسله وأنبيائه صفوة الخلق وخيرتهم وإمام الأنبياء وسيدهم صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وسلك الوجود وعلى إخوان الأنبياء والمرسلين وآل بيت الطيبين الطاهرين وصحابة البررة الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Itulah sebagai khutbah dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah jamaah adalah dua perkataan yang berkaitan dengan i'tiqad. Akidah kepercayaan juga diistilahkan akidah sebagai i'tiqad. Kemudian akidah kepercayaan atau i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita katakan ahli sunnah wal jamaah, ialah kerana kita nak mengeluarkan i'tiqad yang terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitu i'tiqad Mu'tazilah, Jabariyah dan juga Qadariyah, juga i'tiqad yang lain. Apabila kita sudah sebutkan dengan kata i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dengan sendirinya keluar i'tiqad yang lain. Itulah sebabnya kita terangkan kitab ini namakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di dalam akidah ini, dalam kitab ini, kita menerangkan pengenalan akidah dan tauhid, juga keistimewaan akidah dan tauhid. Akidah ialah sama dengan kata tauhid. Akidah i'tiqad, tauhid mengucapkan Tuhan, i'tiqad mengucapkan Tuhan. Usuluddin juga sama dengan akidah, sama dengan tauhid, ilmu kalam, apa itu iman sama. Ini dikata mukhtalifun bil i'tibar mustahidun billah. Lain pada i'tibar tapi satu pada zat, nama berlainan tetapi hakikinya sama. Tetapi yang masyhur di kalangan umat Islam dan orang-orang beriman ialah dikenal dengan tauhid. Tapi sebenarnya tauhid ini adalah akidah dan ada keistimewaan bagi akidah itu. Di sini di dalam kitab ini, yaitu mengenai pengenalan akidah dan tauhid dan istimewaannya, yaitu pada pasal yang kedua, yaitu di dalam muka surat 9 nanti, dalam tadi kita nanti dia ada terangkan saluran ayat ini, yaitu pengertian akidah, tauhid dan keistimewaannya. Sebab ini kita sesuai dengan nama kitab ini. Akidah dan tauhid
mempunyai pengertian yang sama, tidak berbeza, yaitu ilmu yang menyelidiki dan memeriksa kepercayaan seseorang berkait dengan ketuhanan, kerasulan dan as-sam'iyah. 3 peran penting. Artinya di dalam akidah atau tauhid, mutalamat yang diperbincangkan sebagai secara hakiki yaitu ketuhanan, uluhiyah, ataupun juga tadbir, yaitu ada punya, yaitu tadbir, dan juga terkandung dalam asma'ul husna, ketuhanan, dan juga kerasulan ialah diperbincangkan juga dalam ilmu akidah. Pentingnya ilmu akidah ini ialah kerana dia menyelamatkan kita daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang esa. Itu akidah. Apabila kita lihat ayat-ayat Quran, yaitu ayat Makkiyah, yaitu Rasulullah SAW sebelum berhijrah dari Makkah ke Madinah, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah yaitu ayat mengenai akidah. Seperti ayat Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, la ilaha illallah, itu ayat akidah. Dengan adanya akidah inilah, maka berhala-berhala yang di sekeliling Kaabah, beratus-ratus berhala yang diketuai oleh 2 berhala yang besar, Allah dan Uzza, habis musnah. Tetapi kemusnahan berhala itu bukan dengan jentera sebagaimana sekarang orang memusnahkan akan satu bangun yang besar dengan jentera. Tetapi kemusnahan berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah, juga antara Safa dan Marwah, memusnahkan jalan akidah. Mereka merasa benci dan mereka tidak suka kepada berhala-berhala. Dengan sebab itu kebencian mereka orang-orang beriman, dengan sedihnya berhala itu tidak mendapat sambutan. Itu sebabnya agama Islam agama yang menyelamatkan manusia. Jadi apabila kita kata Islam, ialah banyak perkataan-perkataan yang kita kaitkan Islam. Apabila kita berjumpa seorang dan seorang, Assalamualaikum, selamat kamu. Apabila kita mengucapkan apa habis saja semaya, Assalamualaikum, sejahtera dan selamat kamu, malaikat-malaikat dan juga orang-orang yang ada di kita. Jadi bermakna ini, agama Islam menjadi satu tumpuan dasar menyelamatkan umat manusia, tetapi mereka cuma dia menekankan menyelamatkan dalam pergaulan, tetapi menyelamatkan kita daripada akidah, menyelamatkan kita daripada penyerahan dan penyembahan berhala kepada penyembahan berhala. Itulah dikatakan Islam. Yang menyelamatkan kita akidah dan tauhid. Kalau tidak ada akidah dan tauhid, kita tidak akan terselamat daripada penyembahan berhala. Na'udzubillah. Artinya mereka dulu menyembah berhala. Dan juga ketiga, sam'iyah, 3, uluhiyat, rasulat, risalat, dan juga as-sam'iyah. 3 perkara penting itu ialah kita bincangkan dan kita perkatakan dalam akidah ataupun dalam ilmu tauhid. Sam'iyah iaitu perkara-perkara yang kita tidak dapat kesan dengan pencenderaan. Apabila orang bertanya kepada kita, langit ada, mana kita tunjuk di atas. Bagaimana rasanya api? Api panas, cuba kita rasa. Tetapi apabila ditanya kepada kita, di mana malaikat, bagaimana rupa malaikat, kita tak tahu. Sebab kita bukan satu perkara yang boleh didapat dengan pencenderaan, tetapi ia boleh didapat dengan akliyah dan nakliyah. Artinya kita dapat nukil, kita dapat nakal daripada Quran dan hadis. Itulah sebabnya kita mengatakan malaikat ada. Surga, apabila ditanya kepada kita, surga sudah ada atau tidak? Ada. Itu ahli sunnah jamaah. Tapi orang-orang Mu'tazilah dia kata belum ada lagi. Surga akan ada apabila nanti hari kiamat. Tetapi pada masa tak maaf kepada kita tidak ada surga. Jadi ini dikatakan sama. Neraka juga apabila ditanya kepada kita, neraka ada, kita jawab tidak ada. Dalam orang-orang ahli sunnah jamaah, di mana kita tak boleh tunjuk. Bagaimana tahu wujudnya surga, wujud neraka dikatakan dengan dalil naqli. Dengan dalil naqli ialah ada dalam Quran. Dia tak percaya itu keluar daripada keimanan. Jadi itu saja persoalan. Dan juga mahsyar. Apabila ditanya kepada kita, mahsyar ada atau tidak? Jawabnya ada. Siapa yang sudah pergi ke mahsyar? Siapa yang melihat mahsyar? Tidak ada. Jadi ini semuanya ialah as-sam'iyat
kita dapat wujudnya, kita dapat dalilnya, ialah dengan adanya dalil-dalil akli yang ada terkandung di dalam kitab-kitab, yang terkandung dalam as-samawiyat, yakni kitab-kitab ketuhanan. Mizan misalnya, ada mizan ada, itu samiyat, kita tidak tahu bagaimana keadaan mizan, cuma dalam nas hadis bahawa mizan itu ada, tetapi kita tidak tahu bagaimana bentuk dan bagaimana cara mizan itu, ya kita tidak. Ini dikata as-samiyat. Ini termasuk dalam keimanan kita, termasuk dalam dalam akidah. Sebab kepercayaan adalah akidah. Kalau kita tidak percaya, bermakna tidak ada akidah pada kita, tidak ada beriman pada kita. Juga misalnya suratul mustaqim. Adakah suratul mustaqim? Jawabnya ada bagi orang beriman. Bagi orang yang tidak beriman tidak ada, kerana dia mempunyai barang yang nampak oleh mata kepala, yang dapat dikesan oleh pencenderaan. Itu dia percaya. Bagi orang beriman tidak. Bagi orang yang beriman, dia ada padanya naqliyah dan ada padanya aqliyah. Dalil naqli dan dalil aqli. Bagi orang-orang yang bukan Islam, dia hanya mempercaya di atas kesan, iaitu kawasan pencenderaan. Kalau kita tidak dapat mengesan yang lain, apabila kita tahu misalnya bagaimana rasanya gula ada, bagaimana rasanya manis, di mana tahu manisnya, kita tak dapat lihat, kita tak dapat sama. Tapi manisnya gula itu dengan pencenderaan bila kita cecahkan ke lidah kita, ialah dalil akli. Dalil akli yang kita nakal, jadi itu dalil dengan apa? Dengan khawatir hamil. Kalau kita tanya pula oleh mereka, adakah Tuhan ada? Di mana kita tidak tahu adanya, tapi Tuhan ada. Dalil nakli kita, dalil akli ada kan? Dalil akli kita kata kerana alam sudah ada. Tiap-tiap alam ada, tentu ada yang mengadakan. Tiap-tiap ada yang mengadakan, orang yang mengadakan itu bersifat ada. Allah ada. Itu disusulkan daripada natijah mantik. Jadi kewujudan alam ini, kewujudan Allah boleh kita susulkan daripada dalil akliyah, yaitu dengan menyusunkan akan mana, yaitu akan mantik. Jadi alam ada. Kenapa ada alam? Alam ini mewujud, ada. Tiap-tiap ada itu, ada yang mengadakan. Orang yang mengadakan tidak lain mesti bersifat yang ada. Allah Ta'ala ada. Sebagai Khalik Allah Ta'ala. Jadi itulah, di dalam kerasulan dan samiyat ketuhanan, inilah satu perkembangan dalam akidah kita, satu kesan yang membawa kepada ketahuan kita dan kepada akidah kita, dan inilah satu keistimewaan pada akidah dan tauhid. Keyakinan kita, yaitu dengan dalil yakiniyah dan akliyah yang boleh menghilangkan semua keraguan yang ada dalam hati seorang manusia. Kita sebagai seorang insaniyah, fitrah insaniyah, asal kejadian kita, semula jadi kita memang ada mempunyai satu sifat keraguan. Keraguan ini bagi setiap manusia. Sebab kita fitrah insaniyah, fitrah manusia, fitrah insaniyah ada merasa sayang, ada merasa kasih, ada merasa curiga, merasa itu dan ini. Keraguan juga ada pada sifat manusia, yang ini dikatakan syak. Jadi syak kita ini kita akan buang. Syak kita mengenai dengan ketuhanan kita buang. Syak kita mengenai kerasulan kita buang. Syak kita mengenai syariat kita buang. Apakah yang boleh membuangnya? Akidah. Akidah yang sudah tertanam dalam hati kita, itulah yang membuang segala kesyak dan keraguan. Ini sebabnya ada dalam hati kita manusia. Seorang manusia itu ada padanya keraguan. Jadi keraguan itu kita tak boleh ada selama-lamanya dalam keraguan. Kerana bila kita seorang yang beragu-ragu dalam ketuhanan, dengan sendirinya kita boleh dipertikaikan akidah kita. Orang ini adalah orang yang mungkin dia meragui akan kewujudan Allah. Jadi dengan kewujudan Allah, mereka tidak ada mendalilkan akan dalil dengan akidahnya dengan baik. Kemudian kita lihat peranan atau keistimewaan akidah. Akidah ini sebagai budaya yang berkaitan isinya semuanya payah kita nantinya banyak ini. Dia dalam buku ini ada 360 persoalan masalah yang kita muatkan di sini, yang mengandung 18 pasal. Tetapi isi kitab ini saya kena ialah keseluruhannya boleh kita berikan berpandukan Al-Quran. Kalau saya tidak salah hanya lebih kurang 10 saja hadis. Itu pun saya tak ingat, tapi saya ingat tak lebih pada 10 ke bawah hadis.
kemudian semuanya ayat Quran. Kenapa? Sebab ini, bagi akidah kita ialah kita mesti daripada dalil Al-Quran. Sebab banyak orang mempuji kaitan boleh jadi hadis ditolak. Sebab banyak orang membosalkan hadis. Apa lagi ada kita baca apa orang tak suka lagi pada hadis, akhirnya pula tak suka pada Quran. Itu masalah mereka. Kita tidak. Hadis dan Quran ialah ada dua perkara. Hadis wahyu dari Allah juga, tetapi wahyu itu dia ilham Allah Ta'ala kepada Nabi. Kerana apa yang dibuat oleh Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi, ikrar Nabi, dan juga apa yang dikatakan oleh Nabi termasuk dalam hadis. Hadis qawli, hadis fi'li, dan hadis ikrar. Takrir itu hadis juga. Umpamanya Nabi dibuat oleh sahabat di hadapan Nabi, Nabi diam saja, dia tidak membuat satu-satu teguran, berarti hadis takrir. Seperti satu masa sewaktu Nabi, waktu di negeri Madinah, dia balik ke Makkah bersama-sama dengan sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya di Makkah, dia mengidamkan satu makanan, iaitu di antaranya makanan dok. Semua sahabat makan dok dan teriang tadi. Jadi bukan dok kita ini, dok ini biawak, bukan dok kita ini, tidak. Jadi kita tangkap pula dok kita ini, hasil tidak, ya bukannya. Kemudian bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak memakannya? Kata Rasulullah, saya tidak ada selera itu, kerana di Madinah tak banyak. Memang banyaknya dok ini di Makkah. Jadi oleh kerana itu, mereka merasa Nabi tidak tegur. Jadi menunjukkan perkara itu harus. Jadi artinya setiap perkara yang dilakukan oleh sahabat di dalam hadapan sahabat dan di hadapan Nabi dan tidak di sahabat, itu nama takrir. Itu hadis. Hadis sekarang kita lihat kepada kepentingan dan keistimewaan tauhid. Akidah dan tauhid adalah satu ilmu yang mendedahkan kebatalan, keraguan dan pendustaan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman, yang mempunyai Allah, Rasul-Rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Inilah bertolak dari itulah kita mendedahkan kita kaji dan beriman. Sebab kalau kita lihat dalam pasal yang pertama nanti, dia mencari apakah kajian kita aslul khilqah, asal kajian dari manusia. Apakah fitrah insaniah? Apakah agama yang dinamakan agama fitrah? Bukan fitrah letakkan fitrah, tidak. Fitrah dalam ilmu kaid, fitrah dalam ilmu fikih, sebagaimana kita telah maklum. Apabila dalam bulan puasa kita belajar itu fitrah dan fiqhah. Tapi fitrah dalam ilmu tauhid atau akidah, iaitulah agama Allah, agama Islam, agama Islam. Itu dimakan dia fitrah. Jadi apabila kita lihat kepada akidah ini, di mana bermulanya berpuncak akidah? Di sinilah sebab. Ini sebabnya mereka banyak mempersoalkan akidah kerana mereka tidak tahu berpunca dari mana akidah. Akidah berpunca daripada rukun iman. Akidah berpunca daripada rukun iman. Sekarang wujud kita apa hingga akhirnya berpunca daripada rukun iman. Rukun iman yang 6 ini, inilah berpuncanya akidah dan tauhid. Tetapi bagi orang-orang musyrikin terhadap kepada apa yang dipunca oleh orang-orang beriman, dia tolak, dia tak percaya. Ini akidahnya bertentangan, bercanggah dengan akidah orang-orang Islam tidak, orang-orang beriman. Jadi ini kita dedahkan. Kita akan dedahkan di mana kesesatan mereka. Kalau kita tidak dedahkan, mereka mungkin dia mempercayai apa yang telah diikutkan daripada oleh orang-orang yang bukan Islam, yakni umpama orang Yahudi, Nasara dan juga agama-agama Buddha misalnya. Tetapi kita tahu, kita mengerti, faham daripada hadis Nabi, iaitu ada terkandung lagu iman itu yang dalam hadis Nabi, iaitu 6. Ini kita akan uraikan. Inilah sebagai soal pokok dari akidah. Jadi oleh kerana itu bukan kaedah akidah perlu kita wujud kita itu makna akidah juga, tapi kita mau sangka itu dikatakan akidah ialah dari orang ilmu salaf, ilmu khalaf. Ini kita daripada salaf dan khalaf kita mau. Sebab bagaimana? Sebab apabila kita lihat salaf dan khalaf sebenarnya tidak ada sedikit perbezaan. Salaf daripada satu hijrah hingga 500 hijrah, satu kaum mengatakan 600 hijrah. Dari 600 ataupun 500 sampai akhir zaman dikatakan salaf. Salaf dia dua benda, nas, takwil dan takwil dalam bidang akidah, takwil dan takwil. Apabila dapat satu nas hadis ayat Quran,
Boleh kita tafwid dan boleh takwil. Tafwid kembali kepada salat, takwil kembali kepada khalaq. Wa kullu nafsin awhamat tasbihhu aw tawwidhu wa rumtan. Jadi ini tafwid dan seumpama ihdinas siratal mustaqim. Itu ayat mutasyabih. Boleh takwil dan boleh. Ini ayat akidah juga. Yadullahu fawqa aydihim, ayat akidah. Jadi bagaimana? Qudratullah fawqa aydihim, itu di atas orang-orang khalaq. Sekarang kita lihat, kita dedahkan bagaimana keburukan orang-orang musyrikin terhadap dia mengatakan bahawa orang-orang yang iman, percaya kepada Allah dan itu katanya orang ini adalah orang yang tak betul. Artinya orang ini adalah orang yang bodoh, mempunyai barang tak ada. Dia boleh tunjuk mana Tuhan, dia tunjuk dia. Dia boleh tunjuk. Tapi bila kita katakan mana Tuhan, kita tak boleh tunjuk. Jadi kerana itu dia kata macam mana dia mempunyai barang tak ada. Barang tak ada. Bagaimana? Ini persoalan pada dia. Berarti dia mempercayai akan satu perkara yang jismani, tidak mempercayai rohani. Kalau tanya mana nyawanya, dia pun tak tahu. Sudah pegang nyawa, lihat nyawa, rasa nyawa tak ada. Jadi ada rohani dan jismani. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyerupai seorang Arab, bertanya mengenai Islam, iman dan Islam. Sekarang kita tiga ilmu. Dikatakan Islam, iman dan Islam. Tapi kalau sekarang kita terangkan mengenai iman. Islam kembali kepada fikih, Islam kembali kepada tasawuf. Oleh kerana itu ilmu bagi kita yang wajib kita belajar fardu ain, tiga ilmu. Ilmu tauhid, ada ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Tiga fardu ain. Oleh kerana itu apabila malaikat Jibril datang menjumpa Nabi, dia tidak bertanya kepada lain, dia bertanyakan tiga dasar bagi Islam, amal iman, amal Islam. Jadi ini kita jawab dia terang ini. Rasulullah menjawab mengenai iman. Jadi dengan ini bermakna bahawa bagi kita tiap-tiap orang yang beriman, tiap orang Islam, mesti ada padanya tiga serangkai. Ada padanya Islam, ada padanya iman dan ada pada Islam. Ada padanya Islam ialah fiqh. Ada padanya iman, ada padanya tauhid dan akidah. Ada pada Islam ia tasawuf. Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan juga lagi kita iman Islam ya fiqh, al-fiqh al-ahkam syar'iyyah allati tariqah ijtihad, itu fiqh. Tauhid adalah tauhid. Jadi artinya kita gabung tiga itu baru jadi orang itu sebagai Islam yang kamil. Kalau satu-satu saja tak boleh. Mesti ada. Rasulullah SAW menjawab, saya 2-3 minit lagi lah. Jadi saya nak mengenalkan itu. Jadi inilah jawab Rasulullah dalam antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadari wa khairi wa syarri. Inilah sebagai akidah. Kita bertolak dari sinilah baru kita dapat mengkaji akan akidah. Antuk minabillah, percaya kepada Allah. Bagaimana cara percaya kepada Allah? Iaitu ada kita terang percaya kepada Allah. Biasanya kita percaya kepada Allah, kita tidak uraikan. Sekarang kita uraikan percaya kepada Allah. Bagaimana percaya malaikat? Kitab. Kalau malaikat ni dia bukan rohani, bukan jismani, dia satu alam. Malaikat ialah ada satu alam rohani padanya. Kerana malaikat itu kejadiannya dalam umur. Kita ini adalah kejadian lain. Jadi inilah Allah zat wajib. Jadi oleh kerana itu, apabila kita lihat dalam akidah Asma'ul Husna yang sebanyak 99 itu terkandung dalam menghayati akidah. Kalau orang itu memahami huraian dari Asma'ul Husna kepada Allah hingga sabur, maka bermakna ia telah menghayati jalan menghayat akidah Islam. Oleh kerana itu kita jangan hanya percaya, jangan hanya kita baca saja baca memang kita dapat pahala. Tapi persoalan dalam akidah, ada persoalan kita dalam akidah. Umpamanya as-sami' al-basir al-fatah al-radak, sekali itu ada persoalan dalam akidah, ada kaidah akidah. Tetapi kita tidak ada memahami dan tidak menganalisa dalam Asma'ul Husna. Persoalan cuma kita baca. Ya kita baca, kita dapat pahala, tidak apa. Tapi apabila ditanya Allah, apa itu Allah? Itu juga ada Allah, adzat wajib wujud. Bagaimana adzat wajib wujud?
Jadi ini ada kaitan akidah, ada tauhid. Kemudian Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Bermula, bagaimana keadaannya? Tuhan Maha Manusia, Ar-Rahim, bagaimana? Kenapa selalu Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak boleh berpisah? Kenapa? Jadi Ar-Razak, Al-Fatah semua sekali itu kesifat itu asma nama Tuhan ialah berkaitan dengan akidah, tertakluk kepada antum minabillah. Antum minabillah, percaya kepada Allah, kepada sifatnya, kepada takdirnya dan kepada asma'nya. Itu antum minabillah. Arti bukan kepada zatnya Allah Ta'ala saja. Antum minabillah secara itlaq dan secara syamil, arti mengagumi segala-galanya. Percaya kepada zat Allah, percaya kepada sifat Allah, percaya kepada asma Allah. Wa malaikati. Ini panjang urainya, memang kita banyak sini, saya rasa tak payah kita nak menerangkan. Jadi oleh kerana itu, apa yang kita mau tanamkan akidah dan tauhid supaya kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang kamil. Kalau kita mengaku seorang mukmin tetapi tidak kamil, maka bermakna kita adalah sebagai orang yang mengaku pada hal barang itu tidak ada pada kita, pengakuan kita. Oleh kerana itu, kalau kita lihat dalam ayat, apabila ditanya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Kalau Allah Ta'ala berfirman ini dalam surah Taha ayat 14. Di dalam ini kita jabut Tuhan kata innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Bila sudah tercakap punya Allah, kemudian ada pula nafi isbat, la ilaha illa ana. Kemudian Allah Ta'ala innani Allah, sungguhnya aku Allah. Baik, aku Allah. Kemudian apabila Allah Ta'ala telah mengaku begini Allah, jadi saya sekarang nak campur supaya kita dapat nak terjadi innani Allah, sesungguhnya aku Allah. Itu betul mengaku Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata dengan nafi kemudian isbat, la ilaha, tiada Tuhan, illa ana, maksudnya aku. Nafi kemudian isbat, ialah dengan illa istisna. La ilaha, la nafi. Tapi bila kita la ilaha tak ada isbat, itu salah. Oleh kerana itu ilah daripada perkataan ilah dengan perkataan Allah lain. Allah lafaz jalalah, itulah lafaz jalalah yang makrifat tidak lain melainkan Allah. Ilah lafaz nakirah. Ilah lafaz nakirah, setiap yang disembah oleh manusia ilah, yaitu berhala ilah, dan juga matahari dan bulan ilah, tapi bukan dinamakan Allah. Kerana semuanya manusia dia memerlukan pada agama. Tidak ada seorang manusia yang tidak beragama, memerlukan agama mengikut keadaan mereka, yaitu dia agama apa. Kata orang Kristian dia agama Kristen, dia ada Allah. Sekarang kita dah innani anallah, kata Allah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Baik. Apabila Tuhan telah mengatakan dianya Allah, kemudian dinafikan pula dalam ayat ini tidak ada Tuhan melainkan aku. Kemudian dengan ada fa'budni, dengan farabah, artinya fa'budni, oleh kerana aku sebagai Tuhan kamu dan tidak Tuhan melainkan aku, fa'budni, sembahlah aku. Artinya kamu jangan menyembah melainkan kepada aku. Iaitu inilah kita yang dikatakan akan dia uluhiyah. Ini makna uluhiyat, ilahiyat kita. Jadi ini apakah pentafsiran uluhiyat? Arti penyembahan. Apabila aku adalah sebagai Tuhan kamu, maka apa yang patut bagi kamu? Fa'budni, sembahlah aku, kata Tuhan. Bagaimana cara menyembahnya? Itu telah terangkan oleh ulama fikih di dalam kitab-kitab fikih, yakni dalam sembahyang. Kemudian apabila kita sudah menyembah Allah, fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang karena apa? Li dzikri, karena mengingatku. Jadi ini ada rabitah, ada pertambahan dan perkalian dengan penyembahan, dengan mengingati. Bila cuma Allah, kita ingati Allah. Setelah kita telah berdiri saja di tempat sembahyang kita telah mengucapkan sudah betul diri kita, jamaah sudah betul, dan kita betul kalau kita sebagai seorang diri munfarid, kita mula-mula sekali telah mengingat Allah. Sebelum kita berdiri sembahyang sudah mengingat Allah dalam azan dan qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini sampai azan. Daripada azan habis, kemudian ini qamat, sudah mengingat Allah.
Kemudian bila kita telah mengingat Allah, bila berjumpa Allah Akbar, mengingat Allah, akibat solat ini habis saja kita sudah tertib, kita ingat Allah, kita baca doa inna sholati wa nusuki akhirnya. Ini juga mempertalikan antara khalik dengan makhluk, antara kita sebagai seorang manusia dengan Allah sebagai pencipta. Kita sebagai yang dicipta, Allah Ta'ala yang mencipta. Jadi pertalian ingat kepada Allah dengan penyembah itu, ingat pada Allah pada masa sembahyang dengan kata innani anallah, ini adalah pertalian. Inilah tempat akhirat kita, dan inilah pemuncak kepada akhirat dan tauhid kita. Kalau tidak ada ingat kepada Allah dan tidak ada tahu bahasanya siapa ini semuanya, ini mereka tidak ada akhirat, boleh dipertikaikan akan akhirat mereka. Kemudian kita ini sebagai apa? Sebagai serat rangkum. Kemudian apabila kita mengatakan Tuhan itu tidak lain, satu saja, tidak dua dan tidak tiga. Sebab kita lihat kepada satu ayat, yaitu satu ayat dalam suratul Anbiya ayat 22. Dalam suratul Anbiya Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fa subhanallah rabbil arsy amma yasifun." Ayat ini yaitu menolak Tuhan itu berbilang-bilang. Jikalau adalah pada keduanya langit dan bumi, fihima langit dan bumi, alihatun Tuhan yang lain daripadanya, Tuhan illallah selain pada Allah, andainya, ini andainya saja, lau limtina lil wujud, dan lau membawa pada mustahil, itu dalam keadaan lau iaitu limtina tertegah ada, dan juga lau membawa pada mustahil. Dia ada lau, ada juga dengan lau, ini cuma lau dalam keadaan lau limtina lil wujud, menegakkan ada, barang sudah ada. Dan lau merupakan andaian, juga lau iaitulah dia akan mempunyai jawaban. Jikalau adalah pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan selain pada Allah, illallah malaikat Allah, tidak ada. Artinya tidak ada selain pada Allah Tuhan di langit dan bumi melainkan Allah. Kalau ada, la fasadata, niscaya rusak binasa. Tak boleh. Satu jujur, satu kapal, satu bahtera, dua juru tak boleh. Dua pentadbir boleh, satu pucuk pimpinan. Oleh kerana itu, apabila tidak ada Subhanallah Rabbil Azim, maka maha suci lah Tuhan punya arah dari apa yang mereka sifatkan. Apa yang mereka sifatkan tak betul, apa yang mereka angan-angankan itu salah. Oleh kerana itu ulama Taib berkata, kullu ma khatara bibalik fahuwa halik, wallahu khalifun lidalik. Setiap perkara yang terlintas di pemikiran kamu fahuwa halik, maka ia memenasukkan keimanan kamu. Wallahu khalifun lidalik. Allah menyalai bagi apa yang ada terlintas dalam pemikiran kamu. Itulah sebabnya Tuhan bersifat dengan sifat mukhalafah. Jadi inilah sebagai satu dasar kepada ketauhidan kita dan kepada keimanan kita. Dalam masalah ini dia ada beberapa ayat dalam ayat tauhid seperti qul huwallahu ahad Allahu samad hingga akhirnya, ini ayat tauhid. Jadi banyak. Jadi akal pemikiran manusia iaitu dia tidak boleh disesuaikan dengan akal pikiran kita ini secara logik dan mantik. Oleh kerana itu kita hendaklah pemikiran kita dia tidak lari daripada nusus syar'iyah. Jadi adillah naqliyah, ada dalil naqliyah. Itu tak boleh. Jadi mesti satu kebuktian kepada kita, mesti satu perkara yang nampak kepada kita sesuai dengan apa yang ada dalam kita dan tidak lari daripada nas-nas syar'i. Inilah mengikut sebagaimana yang dimaksudkan dalam akidah. Sudah lebih Salatul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari kalau kita miskan pohon yang layu menjadi subur, kalau kita sebagai orang yang dahaga memuaskan tentang penanganan Kiai pada hari ini. Yang paling penting Kiai menerangkan tadi tentang Sayyidina Umar ditanya oleh Jibril, Islam, iman, ihsan.
Kita wajib menjadi orang yang beriman dan orang Islam dan orang ihsan. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin menjadi orang Islam, kita mesti belajar ilmu fiqh dengan secukupnya. Kalau kita ingin menjadi orang iman yang teguh, kita mesti belajar ilmu tauhid dengan secukupnya. Kalau kita ingin menjadi orang ihsan, mesti belajar ilmu tasawuf dengan secukupnya. Andai kata ada ini tiga perkara, kita menjadi mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna, semuanya yang dikatakan oleh Syekh kita tadi. Jadi hendaknya kita jangan selalu mendiamkan diri, bersungguh-sungguh bagaimana jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain, tidak bukan itu tiga perkara. Jadi Islam yang teguh, iman yang teguh, ihsan yang kuat. InsyaAllah kita dapat keridhaan Allah Subhanahu dunia sampai ke akhirat. Ini sekarang ini ada majlis apa? Akikah. Mari kita bersama-sama menjalankan doa ini akikah. Pertama, Muhammad Marzuki bin Kamsani, yang kedua Nur Izzati binti Kasmani. Sama-sama membanyakan Allah SWT. Mudah-mudahan dikabulkan akikahnya menjadi orang yang beriman kepada Allah dan menjadi orang yang salih dan salihah, serta berbakti kepada dua bapaknya sehingga mereka dua boleh memimpin kepada dunia ke surga Jannatul Ma'in. Ila hadratin subhanahu kira bil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم في حق سيدنا محمد نور البدر تمام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده